Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu nak terangkan sedikit tentang latihan yang cikgu ada beri dalam Google Classroom dan cikgu dapati ramai yang tak hantar. Saya pun tak tahu apa masalah awak semua tak faham mungkin. Okay, kalau tak faham, awak kena cuba juga buat benda tu. Kalau salah, okay, tengok jawapan. Bila cikgu bagi jawapan, tengok jawapan tu kalau salah. Ya? Tapi mesti cuba sendiri. Bila kita cuba sendiri, baru kita tahu apa yang kita tidak faham. Dan bila ada salah tu, kita tahu yang salah tu apa. Okay, kalau kita asyik nak tunggu sahaja jawapan, benda tu sampai sudah kita tak akan faham. Okay, berbalik pada latihan yang cikgu bagi tu berkenaan dengan buku tunai. Okay, buku tunai, saya dah bagi tahu buku tunai tu ada dua format. Satu format 2 lajur dan satu format 3 lajur. Kalau bermaksud 3 lajur, ada kolom diskaun. Okay, kalau 2 lajur, tak ada kolom diskaun. Okay. Okay, buku tunai hanya merekod urus niaga yang melibatkan cash, yang melibatkan duit tunai dan juga duit di bank. Okay, tunai dengan bank ni adalah cash, sama ada cash tu di tangan ataupun duduk di dalam akaun. Akaun tu maksudnya duduk dalam bank. Okay, mula-mula kalau kita tengok kita nak buat buku tunai ni untuk bulan Mac, okay, bakinya ada pada 1 Mac tu ada baki. Bermaksud baki ini adalah duit lebihan daripada bulan Februari yang dibawa kepada bulan Mac. Okay, so kita tengok di sini baki. Okay, baki tunai 120 dan juga baki di bank 16,780. Okay. So, kita masukkanlah baki ni. Baki awal. Okay, baki awal tu 1 Mac. Okay, 120 tunai dengan juga bank 16,780. Okay, nombor urus niaga ketiga. Mengeluarkan cek. Keluarkan cek. Okay, mengeluarkan cek ni duit keluar. Okay, duit keluar sini duit keluar. Sini keluar. Ni bahagian kredit duit keluar. Bahagian debit ni duit dapat. Okay, duit masuk. Okay. So, duit keluar 500, cek adalah bank. Right? Dia keluar untuk kegunaan kedai. Bila kegunaan kedai, dia masuk balik dekat tunai. Ini namanya kontra. Okay, kontra ni. Right? Ni pun kontra lah. Okay. So, duit tunai daripada akaun ni keluar, dibawa masuk ke akaun tunai. Okay, sebab kita nak guna cash. Okay, nombor 4. Membayar insurans atas belian dengan tunai. Okay, bayar. So, duit keluar juga. Bayar. Guna tunai. So, akaun tunai lah. Okay, insurans atas belian. Okay, 6 hari bulan menerima cek. Okay, terima. Duit masuk. Okay, menerima cek bernilai 920 daripada Kumar dan beri diskaun. Okay, kita terima daripada Kumar. Bagi dia diskaun. Kita terima cek. So, bank bertambah. Right? 8 hari bulan belian alat tulis pejabat dengan tunai. Belian, kita beli barang, kita beli alat tulis, kita keluar duit. So, belian, alat tulis, kita kena anggap dia sebagai akaun alat tulis lah, bukan belian. Kalau belian tu untuk barang niaga. So, kita beli alat tulis, kiranya ni belanja tau. Alat tulis ni belanja. Okay. So, kita guna duit tunai. So, tunai keluar. Okay. Selepas tu 9 hari bulan membayar kepada Cikiang 8660. Cikiang 8660 dengan cek. Lepas tu kita bagi diskaun 240. Right. 11 hari bulan jualan tunai di bank kan. Bila kita jual kita dapat duit. Di bank kan maksudnya duit masuk dalam bank. Okay, jualan. 12 hari bulan cek diterima daripada Kumar pada 6 Mac tidak dilayan. Tadi kita terima cek 920 ni. Kita dah bank in. Lepas tu cek tu kena tendang. Cek tak dilayan. So kita kena keluarkan balik ni. Okay. So cek tak laku Kumar. Kita keluarkan semula 920. Right. 14 hari bulan membayar belanja membaiki photostat dengan tunai. So kita bayar duit tunai keluar. Belanja membaiki. 15 hari bulan kedai mok seorang pelanggan membayar tunai 300. Okey, kedai mok tu customer kita dia bayar hutang dia 300. Okey.
dengan tunai. So tunai bertambah, kita bagi dia diskaun 20. Right? 17 hari bulan membayar kepada Hua Chun dengan cek 3450 dan menerima diskaun. Hua Chun kita bayar duit keluar, 3450 ceknya kita kita terima diskaun 250. Right. 19 hari bulan membawa masuk tunai peribadi 3000 ke dalam akaun bank. Okay, membawa masuk tunai ke dalam akaun bank. So, dia masuk tunai tadi ke dalam akaun bank, tapi dia masuk bukan daripada akaun tunai, dia masuk duit dia sendiri, tunai peribadi. Okay? Tunai peribadi bermaksud modal tambahan. Okay? Bila owner dia bagi dia apa-apa kepada perniagaan, modal dia akan bertambah. Okey, 21. Menerima tunai kerana menjual sebuah almari terpakai. Okey, kita jual perabot, kita terima tunai 180. Membeli barang niaga dengan cek 360. Ni belian, spelling ni salah, belian. Kita beli dengan cek, so bank duit keluar 360. Membayar upah dengan tunai 90, bayar duit keluar tunai 90. Menjelaskan bil dengan tunai 170, bil elektrik semua tu kita anggap kadar bayaran 170. Pindahkan tunai pejabat 300 ke akaun bank. Okey, duit yang dalam tunai kat tangan kita ada duit 300 ni, kita nak masukkan ke dalam bank kontra. Okey, duit tunai keluar, dia masuk ke dalam akaun bank. Okey, membayar gaji pekerja dengan cek. So, gaji bayar duit pekerja 950. So, kita dah settle habis ni. Okey, kemudian kita nak imbangkan. Okey, bahagian diskaun ni kita terus tambah je lah. 80 tambah dengan 20 dapat 100. Okey, 120 tambah 500 tambah 300 tambah 180 menjadikan duit tunai ni ada 1100. Okey, 1100. Kemudian kita tengok sebelah kredit duit yang dah keluar ni, kita tolaklah 1100 tadi, tolak dengan 110, tolak dengan 150, tolak 80, tolak 90, tolak 170, tolak 300. Kita still ada baki 200. Okey, ni kena seimbang lah. Okey. So, dah lepas tolak belanja semua ni, kita masih ada duit tunai 200. Okey, tunai ni baki akhir dia akan dihantar ke baki awal nanti bulan April. Okey, mesti complete ada April 1. Okey, sama juga buat sebelah bank ni. Okey, awak totalkan sebelah bank. So, dapat bank 22,340. Totalkan sebelah kredit bank ni. So, total dia tolak dengan 22,340 masih ada baki dalam akaun 7,500. Okey, so baki ini dibawa ke bulan berikutnya. Okey. Harap awak faham ini adalah cara untuk merekodkan urus niaga yang melibatkan tunai. Di mana dari sini kita akan tahu berapa baki akaun tunai dan juga akaun bank. Okey, latihan kedua. Latihan kedua ni awak cuba fahamkan. Cikgu dah letak juga jawapannya. Okey, boleh tengok bagaimana cikgu record. Okey, cuba fahamkan dan salin ya semua latihan ni dalam buku. Okey. Baca urus niaga, tengok jawapan cikgu. Right? Okey. Seterusnya, okey yang ni. Buku catatan pertama. Okey, yang melibatkan dokumen. Okey. Kitaran perakaunan, mula-mula dokumen sumber, maksudnya dokumen-dokumen yang kita dapat itu, kita akan rekodkan ke dalam buku catatan. Silap, yang ni buku tunai runcit. Okey, ni latihan buku tunai runcit sekejap. Kita settle buku tunai runcit dulu. Ada banyak latihan yang awak dalam tu tak buat. Okey, yang ni buku tunai runcit. Tadi buku tunai. Okey, buku tunai runcit ni adalah urus niaga kecil, belanja yang kecil dalam perniagaan yang kerap berlaku. So, kita asingkanlah. Sebab tunai runcit ni belanja-belanja kecil RM20, RM10. Jadi, kita tak perlu rekodkan dalam buku tunai tu. Sebabnya nanti rugilah. Banyak dah lah, memang banyak buku tunai tu nak rekod, ditambah lagi dengan belanja-belanja kecil. Jadi, kita asingkan.
Okey, sekarang dia kata perniagaan bank memperuntukkan 250 setiap bulan sebagai dana wang runcit. Okey, bermaksud setiap bulan duit tunai runcit ni mesti ada 250. Okey, so tengok di situ. So ada baki awal untuk bulan Mac ni dah ada 250. Mesti rekod dahulu. Okey, kita terima daripada bank biasanya. Bank akan keluarkan cek 250. Okey, untuk bagi ke dalam buku tunai runcit. Okey, kemudian kita tengok urus niaga. Dokumen yang pertama, okey, semua urus niaga ni kena direkodkan dalam voucher lah, voucher tunai runcit. Okey, yang pertama bank ni dia beli, perniagaan ini membeli sampul surat, pos, stamp semua RM13. Okey, so kita duit keluar RM13 lah, dia orang dah claim. So kat sini kita tulis pos. Okey, pos ke sampul ke tak ada masalah. Okey, so nombor voucher, ini nombor voucher. Okey. Okey, kita rekodkan berapa? RM13. Okey, sini penerimaan duit dapat, pembayaran duit keluar. So 13, analisis dia apa? Analisis ni ikut pada soalan. Kadang-kadang soalan mesti dia dah bagi. Kita follow je analisis ni. Okey, so 13 ni tadi beli sampul surat dengan stamp, kita masukkan ke dalam pos. Okey. 13. Okey, yang kedua, dia beli file kertas dengan rim kertas, 2 rim kertas A4. So kita tulis sini alat tulis. Ataupun awak tulis kertas pun boleh. So voucher dia 002 dulu, tengok follow ikut ni, ikut tarikh cikgu silap. Sorry. Adam dah. Okey, kita buat yang 002 dulu. Okey, 002 voucher dia sebab 6 Mac. Kita tambang teksi. Okey, ada staff claim tambang teksi, tambang. Okey, berapa tu? 60. Voucher dia 002. So RM60 kita masuk tambang. Okey, voucher 3 pula 12 Mac. Okey, dia beli alat tulis. Buat tulis full lah, kalau nak exam tulis full 003. Dia beli alat tulis tu 42. Kita masukkan dekat analisis alat tulis. Okey, kalau 18 hari bulan, vouchernya 004, dia bagi pinjam. Ada staff nak pinjam duit. Mungkin dia tak bawa duit, so dia nak pinjam, dia minta kerani pinjam. Okey, so ada pinjaman Lila. Okey, 004. Lila pinjam 65. So pinjaman ni sebab yang pelbagai ni yang jarang-jarang berlaku. So 65. So kita totalkan 13 campur 60 campur 42 campur 65. 13 campur 60 campur 42 campur 65. So total ni dapat 180 duit yang belanja. Okey, duit yang sini penerimaan kita terima 250. Okey, yang sini pos 13, totalkan je lah 60, 42 dengan 65. Okey, kita ada duit 250, kita dah belanja 180, lepas tu kita ada baki 70. Okey, supaya balance dia jadi 250 lah. Okey, kita ada duit 250, kita belanja 180, masih ada baki 70. So 70 baki ni akan dibawa ke bulan depan. So bakinya 70. Setiap bulan mesti ada apa? Awal bulan dia mesti ada 250. So nak top up balik, top up belanja. Ini yang panggil sistem panja. Top up balik yang dibelanjakan tadi. So duit kerani kena keluarkan duit daripada akaun bank 180. Untuk menjadikan total ini mesti jadi 250. Okey. So ini buku tunai runcit. Okey, seterusnya ini buku catatan pertama.
Okay, yang kita perlu rekodkan, dokumen ini kita perlu rekodkan ke dalam buku catatan pertama. Okay, buku catatan pertama iaitu jurnal. Kita ada jurnal jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian, buku tunai. Okay, so berdasarkan mengikut dokumen-dokumen yang diberi. Okay, mula-mula kita ada nama kedai ni, kedai alat tulis Allen. So, kita ada baki. Okay, ada baki pada 1 Mei. Kita ada baki tunai di tangan dan tunai di bank. So, kalau baki awal ni biasanya kita rekod mana? Jurnal Okay, kita rekod jurnal dan juga buku tunai. Right. Dokumen 1. Dokumen 1 ini keratan cek. Okay, keratan cek dia keluar untuk buku tunai runcit. Tadi macam yang kita tengok baki awal tadi. So, dia keluarkan berapa? Dia keluarkan cek tu 200. So, kita kena rekod kat mana? Buku tunai. Okay, dengan buku tunai runcit. Ada 2 lah. Okay, sebab kita nak masukkan dalam buku tunai runcit dan juga buku tunai. Okay, nanti awak tengok macam mana cikgu rekod keluar. Okay, sekarang ni dokumennya resit rasmi. Okay, kita beli apa? Kedai komputer Trina, kita beli komputer. Okay, kita beli komputer, itu kita bayar terus 2,800. Duit keluar. Cash So, cash bank lah, bank. Sebab ini ada nombor cek. So, bila berkaitan dengan duit, kita akan rekod dalam buku tunai. Okay, itu dokumen 2. Dokumen 3. Voucher tunai runcit. Bayar upah membaki pintu 60. So, buku tunai runcit. Okay, invoice. Invoice asal. Okay, kedai alat tulis Allen kita beli daripada invoice mesti berkaitan dengan belian atau jualan kan. Okay, sekarang ni kita tengok invoice asal. So, kalau invoice asal kita beli. So, sini masuk jurnal belian. Okay. Wait. Invoice asal tapi kita beli apa? Almari. Okay, silap. So, silap. Salah. Sebab kita beli almari, kita kedai alat tulis. So, kita tak boleh rekod dalam jurnal belian. So, kita padam dulu. Sebab kita beli bukan barang niaga. Okay, kita beli secara hutang tapi kita beli almari. So, kita kena rekod dalam beli aset bukan semasa secara kredit. Jurnal So, awak kena ingat balik lah apa yang direkod dalam jurnal baki awal, belian aset bukan semasa secara kredit, ambilan barang, okay, ambilan untuk promosi, ambilan untuk keluarga. Terus rekod dalam jurnal Okay. Dokumen 5. Dokumen 5, invoice asal. Beli barang. Tengok beli apa? Okey, beli pen. Pen semua ni alat tulis kan? So, ini kita belian. Jurnal belian. Sebab apa? Sebab kita beli barang niaga. Kedai kita kedai alat tulis. So, kita beli barang-barang alat tulis. So, ini masuk jurnal belian. Okey, dokumen 6. Okey, dokumen 6, salinan. Bil tunai. Maksudnya kita beli secara... salinan berkaitan dengan jualan Kalau asal berkaitan belian. So, sini kita jualan secara tunai. Jualan secara tunai sebab bil tunai, orang tu bayar terus, kita akan masuk mana? Buku tunai. Masuk sinilah tulis. Buku tunai. Okey, dokumen 7. Okey, invoice asal. Okey, saya kata kalau asal belian So, invoice asal kita beli apa? Kad Manila semua benda ni alat tulis kan? So, kita masuk dalam jurnal belian. Okay, sekarang ni memo. Kita tengok pemilik telah mengeluarkan 5 batang pensel. Dia keluarkan barang niaga bernilai RM4.60 sebatang untuk kegunaan pejabat. Okay, untuk kegunaan pejabat, kalau guna alat ni, dia akan pergi kepada jurnal Okay. Jurnal sebab ambil barang niaga. Okay, dokumen 9. Invoice salinan. Salinan ni mesti berkaitan dengan jualan.
Okay, kita jual apa? Kita jual juga memang kita jual alat tulis. So, sini akan masuk jurnal jualan. Okay, slip daftar tunai. Okay, slip daftar tunai. Kita beli barang. Okay, barang kecil saja kan. So, kita akan rekod dalam buku tunai runcit. Okey. Kemudian dokumen 11. Okey, dokumen 11 ini invoice salinan. Okey, barang alat tulis juga. So, sini jurnal jualan. Okey, nota debit salinan. Okey, salinan berkaitan dengan jualan. Sebab tersalah charge kan. Terkurang charge. So, kini nota debit pergi juga dekat jurnal jualan. Okey, dokumen 13. Nota kredit asal. Nota kredit asal maksudnya kita pulangkan barang, pulangan belian. Okey. Salah warna. So, jurnal pulangan belian. Okey, nota kredit salinan. Okey, customer pulang barang. So, kita bagi nota kredit kepada dia. So, yang ada kat kita nota kredit salinan. So, sini jurnal pulangan jualan. Okey, dokumen 15 memo. Okey, pemilik telah mengeluarkan 4 batang pen marker. Dia ambil barang niaga untuk promosi. Sini masuk jurnal am. Okey, ambilan barang niaga masuk dalam jurnal am. Okey, kemudian resit rasmi kita terima daripada banking, trading kita sebab kita bayar. So, sini pergi buku tunai. Okey, kita bayar guna cek. Tunai. Okey, dokumen 7. Dokumen 7 resit juga. Okey, resit rasmi. Sekarang ni kita yang keluarkan resit tu. Awak tengok ni salinan. So, kita bagi kepada Rahim. Sebab Rahim ada bayar hutang. So, sini bagi buku tunai. Okey. Slip daftar tunai. Okey, kedai alat tulis Zakiah. Okey, kita beli barang. Okey, beli barang niaga RM32. Buku tunai. Okey. Okey, dokumen 19. Buku tunai. Okey, ni buku tunai sebab kita tak guna voucher tunai runcit. Okey, voucher pembayaran kedai Allen bayar gaji. Okey, gaji secara tunai, gaji. So, sini buku tunai. Right, kemudian dokumen 20. Resit salinan bermaksud kita terima duit, commission. Okey, buku tunai. Alright, yang ni. Okey, kita keratan cek. Kita bayar sewa, ceknya 1,200. So, sini buku tunai. Okey. So, apa yang kita perlu buat? Okey, kita kena buat jurnal am, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, buku tunai runcit. Okey. So, sini buku tunai runcit ada kena, so kita buat.
Okay, ni yang kita kena sediakan lah. Awak kena ingat format buku tunai runcit, jurnal jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan. So, tengok balik lah. Okay, tengok balik yang kita perlu buat tu lah. Okay, tadi yang kita dah tentukan kita dah tentukan semua jurnal ini, okay, dekat dokumen tadi, dan kita rekodkanlah ke dalam format ini.